Okey, kita akan masuk pula kepada ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melaka. Sebelum ini kita belajar dalam 1.1 ciri-ciri negara bangsa alam Melayu, bermula daripada Funan, Champa, Sriwijaya dan akhirnya Kesultanan Melaka juga mengambil, sebab kita kata warisan, dia mengambil ciri-ciri yang terdapat dalam kerajaan Sriwijaya, tetapi dia tambah baik lagi untuk memantapkan lagi dia punya kerajaan. Okey. Okey, baik. Next. Okey. So, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 6. Baik. Kesultanan Melaka, kita kata dia ada satu sistem pentadbiran, satu sistem peraturan, satu kelompok masyarakat yang sangat-sangat tersusun dan corak politiknya yang tersendiri. Maksudnya tak sama dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Okey, dan ciri-ciri negara bangsa tersebut ialah kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Kita akan tengok satu-satulah. Sebelum ni kita tengok ciri-ciri negara bangsa yang terdapat pada kerajaan alam Melayu iaitu Champa, Funan, Sriwijaya dan sebagainya. Ada apa? Yang saya bagi akronim tu. UDA, Wira. Betul tak? UDA, Wira. Okey, UDA merujuk kepada undang-undang, WI merujuk kepada wilayah, RA di sini merujuk kepada rakyat. Depannya raja, Raja Uda Wira. Raja merujuk pada raja lah, ciri yang pertama. Itu yang ni adalah ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. Yang sekarang kita nak tengok adalah ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, lah. Okey, baik. So, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melaka. Ciri yang pertama ialah kerajaan. Kerajaan, sebab apa adanya kerajaan? Sebab bila adanya pemerintah. Mana mungkin tiba-tiba ada kerajaan, tak ada orang yang memerintah. Mesti ada pemerintah. So, dia kata bila adanya kerajaan, bila ada raja yang memerintah. Dan raja merupakan pemerintahan tertinggi. Sama macam kesultanan, sama macam kerajaan Melayu yang lain, dalam Kesultanan Melaka, kuasa tertinggi ataupun tonggak pemerintahan tertinggi adalah seorang raja juga. Dan kerajaan Kesultanan Melaka ini mengamalkan satu sistem pentadbiran yang berbeza daripada kerajaan lain yang kita panggil sistem pembesar empat lipatan. Nanti kita akan tengok dengan lebih terperinci lah. Okey, sistem pembesar empat lipatan tu apa? Okey, kemudian kerajaan Kesultanan Melaka ni dia ada satu sistem pentadbiran yang sangat-sangat tersusun yang telah menjadikan Melaka sebagai empayar yang sangat-sangat terkenal. Maksudnya kerajaan-kerajaan luar, kerajaan China, kerajaan India, kerajaan luar daripada Kesultanan Melaka ni mengenali kerajaan Kesultanan Melaka. Bila kita sebut Kesultanan Melaka, bukanlah negeri Melaka saja. Negeri Melaka tu dia punya ibu kota dia. Kita kata ibu kota dia. Tetapi Kesultanan Melaka ni dia punya wilayah pengaruh ataupun kawasan kekuasaan dia sangat-sangat besar. Boleh dikatakan seluruh semenanjung tanah Melayu, kemudian bahagian di sebelah bahagian Indonesia sana, sebelah Sumatera semua itu kawasan Kesultanan Melayu Melaka. Luas dia punya kawasan tu. Dan akhirnya gelaran raja ini telah digantikan dengan gelaran sultan setelah kedatangan Islam. Yang mana kamu pernah belajar dalam tingkatan 2 tentang Parameswara. Yang mana bila Parameswara memeluk Islam, dia tak guna lagi gelaran raja tapi ditukar kepada gelaran sultan. Baik, ciri Kesultanan Melayu Melaka yang kedua ialah rakyat. Rakyat tadi kita dah belajar dah. Rakyat adalah kelompok masyarakat yang memperakui ketua pemerintah tersebut. So, rakyat dekat sini dia kata rakyat Kesultanan Melayu Melaka ni menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka dan patuh pada undang-undang yang telah dikuatkuasakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kita nak tengoklah rakyat dalam Kesultanan Melayu Melaka ni ada dua kelompok.
Satu kita panggil golongan pemerintah, rakyat juga. Satu kita panggil golongan pemerintah. Okey, dah makin besar. Satu lagi kita panggil golongan yang diperintah. Hilang dah. Okay, ada dua. Yang atas adalah golongan pemerintah. Bawah ni adalah golongan diperintah. Golongan pemerintah merujuk kepada sultan dan pembesar-pembesar dia. Dan golongan yang diperintah pula terdiri daripada rakyat. Okey, rakyat. Nanti kita akan tengok rakyat dia pula terbahagi kepada dua. Okey, so kita tengok satu-satu. Baik, secara umum orang Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang Laut. Maksudnya dua-dua ni dia punya kelompok masyarakat dia terdiri daripada orang Melayu dan orang Laut. Golongan diperintah maksudnya rakyat. Okey, sorry. Golongan diperintah tu maksudnya rakyat. Rakyat ni terdiri daripada dua. Satu kita panggil golongan merdeka dan satu lagi golongan hamba. Golongan merdeka ataupun merderheka, mereka adalah golongan yang bebas ataupun kita kata golongan merdeka ni adalah terdiri daripada pembesar. Manakala hamba pula, kat bawah ni hamba ni biasanya mereka duduk di bawah pembesar lah. Hamba ni tak ada pekerjaan macam tu. So itu rakyat Melaka. Okay? So kesejahteraan rakyat Melaka ni dijamin oleh sultan. Manakala rakyat mengakui kekuasaan sultan. Maksudnya apa? Rakyat Melaka, rakyat yang duduk di bawah Melaka ni, mereka dijamin kesejahteraan hidup mereka oleh raja, sultan. Sultan kata, selagi hang duduk bawah aku, akan selamat, akan aman. Tapi adalah syarat dia. Rakyat perlu mengakui kekuasaan sultan. So ini kita panggil hubungan timbal balik. Hubungan antara sultan dan rakyat ni kita panggil hubungan timbal balik yang akhirnya telah mewujudkan persefahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dan golongan diperintah. Okey, baik. Ciri yang ketiga ialah kedaulatan. Baik, kedaulatan kita boleh kata secara ringkasnya kedaulatan merujuk kepada kekuasaan lah. Okey, so kedaulatan ialah satu lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Okey, lambang berdaulatnya seseorang sultan, lambang kekuasaan seseorang sultan. Jadi kedaulatan ni adalah hak mutlak sultan. Orang lain tak boleh guna perkataan daulat tu. Orang lain tak ada lambang kedaulatan tu. Rakyat biasa tak ada. Kedaulatan ni merujuk kepada hak sultan, hak mutlak sultan. Untuk mengawal rakyat dan wilayah. Maksudnya dia ada kuasa di situ. Kuasa untuk kawal rakyat dia. Dia boleh buat undang-undang, dia boleh bagi arahan, dia boleh buat apa saja untuk kontrol dia punya rakyat dan untuk kawal dia punya wilayah pengaruh dia, kawasan-kawasan taklukan dia lah. Jadi kedaulatan Sultan Melayu Melaka ni telah diakui oleh kerajaan-kerajaan lain. Maksudnya kerajaan-kerajaan di luar kerajaan Cina dan sebagainya mengakui yang raja dia sangat berkuasa. Raja dia sangat berdaulat, sultan dia sangat berdaulat sehingga kan Kesultanan Melaka bebas daripada campur tangan kuasa asing. Contoh dikata kat sini kerajaan dinasti Ming iaitu kerajaan Cina telah menghantar beberapa orang utusan, hantar wakil lah utusan termasuklah yang diketuai oleh Laksamana Cheng Ho untuk mengeratkan lagi hubungan dengan antara Cina dan Melaka. Punya sukanya mereka dekat Melaka. Okey, ciri yang keempat ialah wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh kita dah belajar iaitu kawasan jajahan takluk seseorang raja atau pemerintah tersebutlah. Jadi wilayah pengaruh merujuk pada kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat. Jadi kita tengok wilayah pengaruh Kesultanan Melaka ni sangat-sangat luas. Dikatakan merangkumi keseluruhan tanah semenanjung tanah Melayu dan termasuklah pantai timur Sumatera. Kalau pantai timur Sumatera tu macam Riau lah kawasan-kawasan Riau tu semua di bawah Kesultanan Melaka. Jadi wilayah pengaruh ini telah diperoleh melalui berbagai cara. Antaranya pertama melalui penaklukan. Penaklukan maksudnya dia dapat dengan cara peperangan. Okey. Dia boleh juga dapat melalui cara naungan.
Naungan maksudnya wilayah tersebut, rakyat-rakyat yang terdapat di wilayah tersebut telah menerima ketuanan Kesultanan Melaka tu sama ada melalui perkahwinan ataupun persahabatan. Okey, dan yang ketiga mereka Kesultanan Melaka dapatkan wilayah pengaruh dia melalui perkahwinan. Okey, contohnya kerajaan Majapahit. Dia buat hubungan ataupun dia dapatkan kerajaan Majapahit di mana kerajaan Majapahit telah menghadiahkan Siantan satu kawasan lah kepada Sultan Mansur Shah kerana telah mengawini puteri Majapahit. Okey, itu antara cara-cara yang menyebabkan Kesultanan Melaka tu dapat banyak kawasan, dapat banyak wilayah pengaruh, dapat takluk banyak wilayah pengaruh. Okey, baik. Ciri yang seterusnya ialah undang-undang. Undang-undang, biasalah undang-undang kita gunakan, kita buat dia untuk mewujudkan keamanan kan, mengelakkan keadaan huru-hara dan sebagainya. Jadi dalam kerajaan Kesultanan Melaka ini telah wujud dua bentuk undang-undang bertulis. Undang-undang bertulis maksudnya apa? Undang-undang tu kalau tak ikut kena hukuman lah. Kena hukuman penjara dan sebagainya lah. Itu kita panggil undang-undang bertulis. So dah ada dua bentuk undang-undang bertulis. Yang pertama kita panggil Hukum Kandang Melaka dan yang kedua Undang-Undang Laut Melaka. Dan undang-undang ini telah digunakan untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Okey, so undang-undang ini juga telah menjadikan Kesultanan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang sangat-sangat unggul. Okay, dan ciri yang terakhir ialah Kesultanan Melaka ni ada lambang kebesaran. Yang mana lambang kebesaran merupakan identiti sesebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Apa maksudnya identiti? Maksudnya okey, macam kita manusia pun ada pelbagai identiti. Orang ni tinggi, orang ni rendah, orang ni putih, orang ni gelap dan sebagainya kan, identiti. So lambang kebesaran ni merupakan satu identiti, keistimewaan yang tak ada pada orang lain yang terdapat pada Sultan Melaka. Ya? Dan lambang kebesaran ini telah menjadi satu simbol kedaulatan Sultan. Maksudnya satu simbol kekuasaan Sultan yang memerintah. Jadi antara lambang-lambang kebesaran termasuklah ada istiadat. Ada istiadat contoh macam penggunaan bahasa-bahasa istana. Orang rakyat biasa tak boleh guna bahasa istana. Penggunaan warna. Warna contoh raja saja pada ketika dululah. Warna kuning hanya khas untuk raja. Nobat. Nobat ni maksudnya alat muzik. Alat muzik kebesaran raja. Maksud raja saja, istana saja ada nobat ni. Regalia. Regalia pun maksudnya alat-alat kebesaran diraja lah. Kita boleh tengok pelbagai. Regalia ni banyak. Banyak. Dan cap mohor. Cap mohor ni pada ketika dulu digunakan untuk mengesahkan arahan daripada Sultan. So ada 6 ciri Kesultanan Melayu Melaka. Okay, ada 6. So dia punya akronim saya buat Kedekut, with, ula. Ke merujuk pada kerajaan, rakyat, kedekut ni kedaulatan, with wilayah pengaruh, undang-undang, la ni lambang. Okey, itu dia punya akronim untuk ingat lah. Kalau kamu ada akronim lain yang memudahkan lagi kamu ingat, terpulang pada kamu. Untuk hari ini itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.